Bagi pihak kerajaan Malaysia ini sudah muktamad. Kita tidak akan melayani sebarang tuntutan baik Sulu atau Filipina kerana ini sudah menjadi wilayah keramat Malaysia. Demo! Kita tidak akan membiarkan seinci pun tanah bumi Malaysia tergugat dinodai oleh sesiapa sekali. Lepas Lahad Datu insiden, ramai orang pergi Sabah kena colik. Kemenangan berganda buat Malaysia. Keputusan itu memberikan kemenangan muktamad kepada Malaysia. Belum pudar luka tragedi berdarah di bumi Lahad Datu Sabah yang meragut nyawa prajurit negara, Malaysia sekali lagi diserang. Kumpulan mendakwa diri sebagai waris Kesultanan Sulu. Bagaimanapun kali ini, serangan bersifat sofistikated dilakukan di pentas Mahkamah Antarabangsa dengan tuntutan 14.9 bilion dolar Amerika atau 62.59 bilion ringgit ke atas Malaysia, suatu yang sukar diterima akal. Sebelum kita mengulas bagaimana Mahkamah Rayuan The Hague, Belanda pada Jun 2023 memutuskan menolak dan tidak mengiktiraf Final Award 14.9 bilion dolar Amerika kepada waris Filipina, mari kita fahami sedikit sebanyak susu galur bumi Sabah yang menjadi pertikaian dengan kumpulan ini. Apa yang perlu kita tahu terlebih dahulu, kumpulan ini mendakwa Timur Sabah termasuk dalam wilayah negara berkenaan. Menurut sejarah, Sabah atau nama zaman penjajahannya dikenali sebagai Borneo Utara, pernah menjadi wilayah jajahan Kesultanan Brunei. Sabah merupakan wilayah de facto Kesultanan Brunei sejak abad ke-15. Bagaimanapun, pada tahun 1658, Sultan Brunei dikatakan telah menyerahkan Sabah kepada Sultan Sulu sebagai balasan kepada bantuan dihulurkan ketika Perang Saudara yang meletus di Brunei pada ketika itu. Kedatangan penjajah barat bagaimanapun telah menghakis pengaruh Kesultanan Sulu secara perlahan-lahan. Apabila Filipina jatuh ke tangan penjajah Sepanyol, British telah mengambil inisiatif untuk berkuasa di Sabah. Pada 22 Januari 1878, suatu perjanjian ditandatangani di antara Sultan Sulu dan dua ejen British, Alfred Dane dan Baron Van Overbeck. Ia perjanjian untuk menyerahkan atau menyewakan selama-lamanya Sabah kepada British, dengan pulangan pembayaran sebanyak 5,000 dolar Malaya setahun kepada Sultan Sulu. Pembayaran ini kemudiannya ditingkatkan kepada 5,300 dolar Malaya apabila wilayah yang diserahkan meliputi pulau-pulau pesisiran Borneo Utara dari Pulau Banggi ke Teluk Sibuku. Setelah itu, Syarikat Berpiagam Borneo Utara, SBBU, mentadbir Sabah sehingga 1941. Apabila Jepun menyerah kalah pada tahun 1945, Sabah dijadikan koloni mahkota British sehingga kemerdekaan Sabah di dalam Malaysia pada tahun 1963. Filipina telah memulakan tuntutan ke atas Sabah pada tahun 1963 tetapi bersetuju untuk tidak meneruskannya pada tahun 1977. Jadi apakah yang berlaku sehingga menyebabkan pewaris Sultan Sulu menggunakan penimbang tara Sepanyol Gonzalo Stampa bagi membuat tuntutan sebanyak 14.9 bilion dolar Amerika ke atas Malaysia? Waris diraja ini dikatakan meminta timbang tara Sepanyol pada Julai 2019 selepas Malaysia berhenti membuat pembayaran tahunan RM5,300 sejak 2013. Pada pukul jam 10 pagi tadi, Pasukan Keselamatan Malaysia telah mula melancarkan satu operasi besar-besaran untuk menumpas kumpulan penceroboh di Lahad Datu. Meskipun 10 tahun berlalu, namun perasaan trauma, geram dan sedih dalam kalangan penduduk kampung Tanduo, Lahad Datu Sabah, keluarga perwira yang terkorban malah seluruh rakyat Malaysia, tidak mungkin pudar. Sekumpulan puak militan yang berjaya menyusup masuk ke Malaysia pada awal Februari 2013 dengan beraninya mencabar dan mengancam kedaulatan negara kita.
Selama 57 hari Sabah berdarah, 10 perwira negara dibunuh kejam, termasuk ada yang dipenggal kepala, dicacatkan anggota badan dan ditetak oleh pengganas ini. Konflik di Lahad Datu, Sabah diisytiharkan tamat pada 10 April 2013 dengan 68 pengganas Sulu berjaya ditumpaskan, termasuk ketua mereka yang berpangkat Jeneral turut terbunuh. Sejak peristiwa berdarah inilah, pembayaran dihentikan oleh kerajaan Malaysia. Angka daripada RM5,300 kepada RM62.59 bilion dicapai selepas waris Sultan Sulu didakwa telah meminta tafsiran semula Perjanjian 1878 untuk meminda status Sabah sebagai wilayah pajakan dan bukannya wilayah yang diserahkan. Selain itu, waris Sultan Sulu meminta pelarasan ini untuk mencerminkan nilai hasil minyak dan gas Sabah sejak 1970-an. Bagaimanapun, Putrajaya yang enggan melayan tuntutan waris Kesultanan Sulu telah mengisytiharkan timbang tara Sepanyol melanggar kekebalan kedaulatan Malaysia dan mempersoalkan kelayakan penimbang tara Sepanyol Gonzalo Stampa. Aset dua anak syarikat Petronas di Azerbaijan yang dianggarkan bernilai RM8.87 bilion cuba dirampas oleh waris Kesultanan Sulu, demikian menurut laporan Financial Times. Bailiff yang mewakili waris Sultan Sulu di Luxembourg merampas kedua-dua syarikat berkenaan iaitu Petronas Azerbaijan, Shah Deniz dan Petronas South Caucasus. Langkah itu yang pertama kali dilaporkan adalah sebahagian daripada tindakan undang-undang dikemukakan waris Sulu untuk mendapatkan pampasan terhadap tanah di Sabah yang didakwa telah dipajak oleh nenek moyang mereka kepada sebuah syarikat perdagangan British pada 1878. Nilai rampasan itu adalah sebahagian daripada Final Award, dikeluarkan Stampa berjumlah RM62.59 bilion. Mengesahkan menerima notis penyitaan, Petronas dalam kenyataan memaklumkan kedua-dua anak syarikatnya itu bagaimanapun telah melupuskan semua aset di Azerbaijan sebelum ini. Selain Petronas, kumpulan Sulu turut menyasarkan aset diplomatik Malaysia di Perancis termasuk sebahagian daripada kedutaannya di negara itu. Kemenangan di Mahkamah Antarabangsa dalam kes tuntutan kumpulan Sulu terhadap Malaysia menjadi kejayaan cukup bermakna dan penting kepada negara. Semalam Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyifatkan keputusan Mahkamah Rayuan The Hague kemenangan penting bagi Malaysia. Mahkamah itu menolak permohonan kumpulan Sulu untuk mengiktiraf dan menguatkuasakan anugerah akhir timbang tara. Menteri yang bertanggungjawab dalam memastikan kedaulatan bumi Sabah terus terpelihara,
Datuk Seri Azalina Othman Said, memberi jaminan kerajaan akan melawan habis-habisan dan melakukan gerakan agresif bagi mematikan tuntutan kumpulan Sulu. Menyifatkan tuntutan berkenaan sebagai serangan sofistikated dan satu bentuk peperangan baharu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, tidak menolak Malaysia mungkin menyaman kumpulan terbabit susulan kerugian ditanggung negara. Mengulas lanjut, Azalina turut mengesyaki tuntutan terhadap Malaysia melalui proses timbang tara memperoleh dana daripada dalang terdiri pelabur dari Amerika Syarikat, AS. Ia ujarnya, berdasarkan bukti diperoleh sehingga kini, bagaimanapun masih melakukan siasatan lanjut mengenainya. Jadi apa yang saya nak terangkan di sini ialah mereka mengambil peluang. Saya tak tahulah kemungkinan masa benda ni bermula kerajaan Malaysia tidak stabil, saya tak tahu, mungkin itu alasan dia, ataupun dia menganggap pertukaran Perdana Menteri lah satu peluang untuk mewujudkan satu window of opportunity untuk menyaga, saya pun tak tahu. Tapi yang pelik bin ajaib pada saya, yang paling aneh di sini ialah kenapa bila kita cabar di Madrid, Mahkamah Madrid dia lari. Why do you run? You say the fight is not over. My response, let's fight fairly. Why do you run? If you believe the claimants are legally entitled for whatever they've asked for, berilah kami peluang membela diri. Isn't that the fairest fight? Diugut di Mahkamah Antarabangsa bahkan bulan lalu, Peguam Negara, Tan Sri Idrus Harun menerima surat meminta bayaran pampasan dibuat tidak sesekali melemahkan negara bagi mempertahankan kedaulatan bumi bertuah Sabah. Tindakan biadab kumpulan ini yang bukan hanya mendakwa berhak ke atas Sabah, malah berani mengenakan faedah kepada jumlah tuntutan mereka yang kini dikatakan berjumlah 73.46 bilion ringgit, akan ditentang tanpa kompromi. Menurut Azalina, arahan diterima daripada Perdana Menteri dan Kabinet adalah jelas, Malaysia akan lawan habis-habisan demi sebuah negara bebas, merdeka dan bermaruah.